Apabila dia bangun di bilik hotel, Emily mendapati tubuh kering di atas katil di sebelahnya. Bagaimanapun, dia tidak kelihatan terganggu dan sebaliknya pergi memeriksa badannya di cermin, melihat luka pisau di perutnya. Pisau yang menyebabkannya berada berdekatan, dan Emily hanya memikirkan setiap masa dia terpaksa melakukan ini. Selepas itu, dia terus memotong mayat itu menjadi kepingan dan memasukkannya ke dalam beg sampah untuk kemudian membawanya ke kandang. Semua serpihan dibakar untuk menghilangkan bukti dan abunya ditanam di dalam lubang. Kemudian Emily kembali ke bandar dan menghabiskan beberapa jam di sebuah kafe untuk mempelajari lebih lanjut tentang dirinya, hampir seolah-olah dia tidak tahu apa kehidupannya. Kemudian di rumahnya, Emily cuba menenangkan fikirannya dengan merokok. Tiba-tiba dia dikunjungi oleh teman lelakinya James, yang sangat marah kerana dia telah hilang selama 3 hari dan dia tidak menjawab teksnya. Dia juga menghubungi polis untuk mencarinya, dan kini dia perlu menghubungi mereka sekali lagi untuk memberitahu mereka bahawa dia baik-baik saja. Mengetahui bahawa polis akan menyebabkan dia menghadapi masalah, Emily cuba menenangkan James dengan menyayanginya, tetapi James menolaknya dan cuba menghubungi polis sekali lagi. Emily yang terdesak memutuskan untuk menikam lehernya dengan corkscrew, serta-merta membunuhnya. Kemudian dia membalut tubuhnya dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah, diikuti dengan membersihkan lantai dan mencuci pakaian untuk menghilangkan darah. Dia juga mengambil banyak ubat. Keesokan paginya, Emily terkejut melihat tubuhnya membusuk, yang tidak disangkanya akan berlaku secepat ini. Sejurus kemudian, detektif Freddy muncul di rumahnya dan berasa curiga apabila dia melihat dia kembali tanpa James memberitahunya. Dia mula bertanya banyak soalan, jadi Emily menjemputnya untuk minum kopi. Apabila dia terganggu, dia memegang tangan Freddy dan mula menyerap hidupnya. Ternyata ini sebenarnya bukan Emily, ia adalah makhluk yang berubah bentuk yang membunuh orang lain untuk mendapatkan tubuh mereka. Badan yang menyeramkan dari hotel itu ialah Emily yang sebenar, dan kini penukar bentuk telah menjadi Freddy, menyebabkan mayat polis sebenar mati dan kering. Dia berlatih menyebut namanya dan memeriksa pistol, gembira berada dalam kedudukan berkuasa kali ini. Selepas itu, Freddy menggunakan tukul untuk mengeluarkan gigi dari badan supaya ia tidak dapat dikenali, kemudian dia menuang petrol ke seluruh rumah. Dalam perjalanan keluar, dia terserempak dengan seorang penghantar, jadi dia mengambil makanan tanpa membayar dan pergi dengan kereta detektif. Pengangkut barang mahu menghalangnya, tetapi pada masa itu rumah itu terbakar. Seterusnya, Freddy pergi berjumpa peniaga tempatan, yang mengiktirafnya sebagai polis korup yang sentiasa membantu mereka. Dia mencuri beberapa serbuk gembira dan memakan semuanya di dalam kereta sementara ia mendedahkan makhluk itu memerlukan ubat untuk menghentikan repot dan serbuk gembira membantu melambatkannya. Beberapa ketika kemudian, Freddy pergi ke bar dan menepuk anjing di pintu masuk, yang sentiasa mengenalinya tidak kira apa badan yang dipakainya. Dia duduk di bar dan meminta minuman untuk Julia, seorang wanita kesepian yang terkejut kerana Freddy meneka minuman kegemarannya. Freddy membuat jenaka tentang menjadi psikik, tetapi sebenarnya dia datang ke bar ini sepanjang masa dalam badan yang berbeza dan melihatnya datang setiap malam untuk minum seorang diri. Mereka mula berbual dan berbual dengan pantas, jadi mereka bergerak ke lorong di belakang bar untuk mencium dengan penuh semangat. Tiba-tiba Freddy berasa sakit di perutnya dan dia panik, menjerit pada Julia supaya dia pergi. Kemudian dia menyedari ini adalah luka dari badan Emily yang membuatnya bimbang kerana luka tidak pernah melompat badan bersamanya. Sambil memegang lukanya, dia berjalan di jalan dan menggunakan lencana polisnya untuk mengganggu pasangan di dalam kereta. Rachel segera ditendang keluar tetapi Freddy membuatkan Sam tinggal untuk mencuri mayatnya. Sam cuba mempertahankan dirinya, tetapi makhluk itu mendapat apa yang dia mahu pada akhirnya. Selepas itu Sam yang baharu membawa kereta itu ke tempat persendirian untuk memusnahkan mayat itu dengan tukul, hanya untuk diganggu oleh panggilan daripada isterinya yang meminta dia kembali. Sam pulang ke rumah kepada keluarganya, tetapi dia dengan cepat mengetahui bahawa pasangan itu tidak serasi dan hubungan mereka berantakan. Keesokan harinya, salah seorang kanak-kanak membangunkannya dengan melompat ke atasnya, dan Sam tidak dapat menahan diri untuk menjerit kepadanya untuk meninggalkannya sendirian. Dia masih merasakan kesakitan akibat luka itu, jadi dia mengabaikan keluarganya dan bergegas ke pejabatnya, di mana dia mendapati bahawa Rachel adalah penyambut tetamu. Kenangan daripada Sam mendedahkan dia telah mengganggunya dan Rachel menolaknya, jadi Freddy menyelamatkannya tepat pada masanya.
Sam ialah seorang doktor gigi dan memandangkan makhluk itu pernah berada di dalam badan doktor gigi sebelum ini, dia meneruskan rawatan dan terus merawat pesakit Sam. Semasa rehat makan tengah hari, Sam pergi ke sebuah restoran dan terkejut melihat Julia di jalan. Dia kehabisan dan cuba mendapatkan teksi untuk mengikutinya, tetapi pemandu itu menunjukkan bahawa ia mengintai dan enggan. Kemudian dia memutuskan untuk mengalih perhatian dirinya dengan pergi ke wayang seorang diri. Pada waktu petang dia makan malam bersama keluarganya, tetapi ini hanya membuatnya lebih tertekan kerana dia tidak dapat mengingati keluarganya sendiri atau apa-apa sebelum dia mula melompat dari badan ke badan. Dia juga terus merenung pisau, merasakan keinginan untuk membunuh. Perlu minum untuk menangani moodnya, Sam pergi ke bar sambil mengabaikan rayuan keluarganya. Julia duduk di sebelahnya dan teringat melihatnya bersama Rachel, jadi Sam berkongsi bahawa perkahwinannya adalah bencana dan dia hanya mahu berseronok. Sebagai balasan, Julia mendedahkan dia pernah mempunyai seorang suami dan seorang anak lelaki. Kanak-kanak lelaki itu meninggal dunia akibat penyakit yang teruk ketika dia baru berusia 3 tahun, dan ini menyebabkan perkahwinannya tegang selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, suaminya mengejutkannya dengan makan malam yang sangat romantis, dan mereka akhirnya berseronok dan ketawa semula. Mereka bermalam dengan melakukan kerja kotor, tetapi keesokan harinya, Julia bangun dan mendapati suaminya hilang tanpa jejak. Selepas berkongsi minuman dengan Julia, Sam pergi ke bilik air dan melihat badan ini juga mula reput. Panik, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Julia dan bergegas untuk bersembunyi di sebuah motel, di mana dia mengambil lebih banyak serbuk gembira. Beberapa jam kemudian, dia menjadi gelisah apabila dia perasan reput merebak agak cepat, jadi dia mesti memburu mayat baru tidak lama lagi. Dia menelefon Rachel untuk meminta maaf atas apa yang berlaku sebelum meminta dia datang membantunya kerana dia sakit. Beberapa saat kemudian, Rachel muncul di motel tetapi Sam tidak membuka pintu, dia hanya menyuruhnya masuk. Rachel menjadi berhati-hati apabila dia melihat bilik itu tidak mempunyai lampu, dan dia dengan berhati-hati menghampiri katil, hanya untuk Sam menangkapnya dan mencuri tubuhnya. Entah kenapa, kali ini lebih sakit daripada biasa. Rachel yang baru merenung tubuh kering di atas katil dan mengambil lebih banyak ubat, menyedari dia mempunyai akses kepada banyak ubat. Pada masa itu dia mendapat panggilan daripada teman lelakinya dan dia perlu membuat alasan. Mengapa dia pergi pada tengah malam? Pada waktu pagi, Rachel membawa mayat yang dicincang dalam beg ke kandang sekali lagi untuk membakarnya dan menyembunyikannya. Namun kali ini dia dilihat oleh jiran, yang bertanya sama ada Rachel tahu apa-apa tentang pemilik kandang itu dan menunjukkan dia selalu menghidu sesuatu yang lucu di sekitar sini. Ia membayangkan makhluk itu telah mengambil mayat pemiliknya sebelum ini dan sudah pun membuangnya. Rachel segera memandu pergi tanpa berkata sepatah pun dan kembali ke pejabat doktor gigi, di mana dia menggunakan kunci pekerjanya untuk mencuri sekumpulan ubat. Selepas itu dia pergi ke apartmennya dan mengambil ubat dengan kerap, dengan harapan ia akan mengelakkan reput. Pada waktu petang, dia memutuskan untuk berpakaian kemas dan pergi ke bar, tanpa menyedari teman lelakinya Tammy melihat dia pergi. Selepas anjing itu menyambutnya semula, dia duduk di sebelah Julia, yang mengiktirafnya sebagai tarik Sam. Mereka berbual seketika dan Julia mengulas bahawa Rachel mempunyai mata yang sedih jadi dia menawarkan kad perniagaannya, menjelaskan dia seorang kaunselor dan boleh meminjamkan telinga pada bila-bila masa. Selepas Julia pergi untuk bercakap dengan Robert, John mengambil alih tempat duduknya dan mula memukul Rachel. Pada mulanya dia tidak mengendahkannya, mahu mengintip Julia untuk mengetahui hubungannya dengan Robert. Bagaimanapun pada ketika itu TV menunjukkan dia sebagai suspek utama di sebalik kes di kandang. Perlu melarikan diri, dia menerima pendahuluan John dan pergi ke apartmennya bersamanya. Mereka berkongsi serbuk gembira dan John cuba mengotorkannya, tetapi apabila Rachel menolaknya, dia menjadi terlalu agresif dan cuba memaksa sesuatu. Rachel menolaknya dan bergegas mengambil pisau untuk menyerangnya, tetapi John pantas mempertahankan dirinya dan melucutkan senjatanya. Kemudian Rachel memecahkan botol di atas kepalanya dan menghempasnya ke tanah, jadi sekarang John boleh mengambil pisau itu. Dia cuba menyerangnya, hanya untuk Rachel memukulnya dengan lampu dan mengambil pisau. Selepas ditikam sekali, John cuba berlari ke bawah, tetapi Rachel mengekorinya dan terus menikamnya beberapa kali di koridor. Kemudian dia kembali ke apartmen dan mengambil semua perkara yang dia perlukan untuk melarikan diri.
Dalam perjalanan keluar, dia mendapati jiran sedang menghubungi polis, jadi dia bergegas melarikan diri hanya untuk dilihat oleh polis di luar. Nasib baik dia berlari lebih laju dan mengambil lorong tersembunyi untuk mencari garaj lama tempat dia bermalam dengan tersembunyi. Keesokan paginya, dia bangun dan mendapati anjing itu tidur di sebelahnya dan kulitnya sudah reput. Terdapat juga beberapa panggilan hilang daripada teman lelakinya Tammy, yang tiba-tiba muncul di garaj kerana dia menjejaki telefonnya. Dia ingin tahu maksud di sebalik potretnya dalam berita, jadi Rachel memukulnya dengan kelawar dan melarikan diri. Tammy cuba mengekorinya, tetapi Rachel bersembunyi di belakang truk sambil merasakan sakit di perutnya semula. Dia memerlukan badan baru tidak lama lagi tetapi tidak mahu mengambil Tammy kerana polis akan menyiasatnya semasa mencarinya. Memikirkan dia tidak mempunyai banyak masa lagi, Rachel pergi ke alamat pada kad perniagaan untuk mencari Julia dan memberitahu perkara sebenar. Bagaimanapun, dia mendapati pertemuannya dengan Robert, yang membuatnya sangat cemburu. Reput pada lengannya mula mengeluarkan nanah, yang memberi inspirasi kepadanya untuk mengintai Robert dan bukannya Julia. Dia mengikutinya ke rumahnya dan berpura-pura menjadi penghantaran, membunuh Robert untuk mayatnya sebaik sahaja dia membuka pintu. Selepas itu, Robert membuat panggilan telefon dan menyatakan perasaannya kepada Julia, yang bersetuju untuk datang ke tempatnya untuk makan malam. Malam itu, mereka menikmati pergaulan antara satu sama lain dan Julia mengakui bahawa ada sesuatu yang sangat biasa tentang Robert, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa. Robert menggodanya dan menciumnya, dengan cepat meningkatkan keadaan menjadi sesuatu yang lebih nakal. Sentuhan mereka menyebabkan Julia menemui luka di perut Robert, tetapi dia memintanya untuk mengabaikannya dan mereka menghabiskan malam yang penuh gairah. Sejak itu, Julia dan Robert memulakan hubungan dan mereka sangat gembira bersama. Mereka pergi temu janji, berseronok, dan menjadi kotor bila-bila masa mereka suka. Robert akhirnya mendapat apa yang dia mahu dan tidak merasakan keperluan untuk mencari tuan rumah baharu, walaupun dia kembali untuk menjaga mayat terakhir dan membuangnya ke dalam sungai. Dia juga terus makan ubat. Pada suatu pagi, Julia melihat berita tentang 6 kematian di bandar dan menyedari dia bertemu semua orang itu di bar. Robert memeluknya untuk menghiburnya, berjanji untuk melindunginya. Pada malam itu, Robert melihat tangannya reput dan tiba-tiba sakit di bahagian perut lagi, jadi dia akhirnya menerima dia mesti mengaku kebenaran. Robert memberitahu Julia bahawa mereka perlu bercakap dan berkongsi ingatan terawalnya, ketika dia masih kecil pada tahun 1954, dia membunuh ibunya dengan mengambil alih tubuhnya secara tidak sengaja. Dia tidak tahu siapa dirinya atau jika ada orang lain seperti dia, tetapi dia masih ingat merasakan kasih sayang murni ibunya dalam tubuhnya. Sejak itu dia melompat dari badan ke badan tetapi dia tidak pernah merasakan cinta yang begitu murni lagi sehinggalah hari dia mengambil alih tubuh suami Julia. Malam romantis itu sebenarnya telah disediakan olehnya dan dia benci terpaksa meninggalkannya pada keesokan harinya. Hampir setiap hari selepas itu dia kembali ke bar dalam badan yang berbeza untuk cuba berhubung dengannya semula. Pada mulanya Julia tidak mempercayainya, tetapi apabila dia menyebut butiran malam romantis itu, dia mengalami kerosakan dan mengambil tasa dari bednya. Robert bersumpah dia menyayanginya dan tidak akan menyakitinya, namun Julia terlalu takut dan mengejaknya sebelum menumbuknya beberapa kali. Terdesak untuk bertahan, Robert menyentuhnya dan mencuri tubuhnya. Fakta dia telah membunuh wanita yang dia cintai membuatkan dia hancur dan dia pergi ke bar untuk minum, di mana dia berterima kasih kepada pelayan bar kerana sentiasa berada di sana untuknya. Pada malam itu, Julia tidak melompat badan dan membiarkan reput mengambil alih tubuhnya. Yang mengejutkannya, bukannya mati kuasanya mencipta kepompong jahat di mana dia tinggal sepanjang malam. Pada waktu pagi, makhluk itu memecahkan kepompong itu seolah-olah ia adalah kelahiran haiwan dan bergegas ke cermin untuk melihat seorang lelaki tua yang berlumuran luka, menganggap ini adalah dia yang sebenar. Dia tidak faham apa maksudnya, tetapi dia pergi ke taman untuk berfikir, dan dia segera disertai oleh anjing itu.